A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita baca Yasin pagi-pagi, untuk kita jemput keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Saya nak tanya anda semua, hari apa yang paling anda sukai? Kalau saya suka hari Jumaat, sebab hari Jumaat ada solat Jumaat dan kita boleh relax, kita boleh santai sebagainya. Baik, dan bertepatan dengan topik kita pada hari ini dalam pengajian hadis, kita nak membicarakan tentang topik hari-hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Bagi membicarakan topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda guru kita, ayahanda saya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Okey, sebelum Ustaz mula, Ustaz jawab dulu soalan tadi. Ini hari? Aha. Hari apa ini? Selasa. Hari ini hari Selasa, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Syukur. Ustaz suka hari Selasa? Ustaz suka hari apa? Maka berada di pentas ilmu hari Selasa. Okay. Kalau saya suka hari Jumaat, saya suka hari apa Ustaz? Saya suka semua hari. Semua hari. Hari-hari milik Allah dan milik kita bersama. Allahu Akbar. Awal-awal dah sentak dah Ustaz. Baik. Untuk mukadimah kita pada hari ini Ustaz, kita punya penonton ni dah tak sabar dah nak tanya soalan. Ya, tapi kepada para penonton yang nak call Ustaz, nak tanya Ustaz terus melalui talian telefon, boleh call kita di talian 1800 881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Berderu-deru nak tanya soalan ni Ustaz. Jadi untuk awal ni Ustaz, ada sahabat kita ni terus dia nak tanya soalan. Kita bersama dengan Pak Suli Romli. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang lelaki yang keluar berjihad dengan hartanya kemudian ia kembali tanpa membawa apa-apa, dan apakah kaitan dengan 10 hari-hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Tanpa lengah masa lagi Ustaz, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin, amma ba'd. Apa khabar Da'i Aiman? Baik Ustaz. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, apalagi dalam situasi pandemik yang belum selesai. Tadi Ustaz pun sebelum mula tadi pun pakai spray Ustaz Ayalah, itulah norma baru kita sekarang ni. Dalam suasana macam ini kita berdoa mudah-mudahan hari-hari kita dalam kerahmatan Allah Azza wa Jalla, diangkat penyakit, dijangka penyakit dan diberi kesihatan insya-Allah. Amin amin. Yang sedang terlantar di hospital, doalah kepada mereka kebaikan, kerahmatan, keselamatan dan kesihatan. Kepada kita yang tak diuji, doa mudah-mudahan Allah angkat kepada kita penyakit, Allah beri kesihatan yang berterusan. Itu amin, kita harapkan. Amin, ya baik tuan-tuan, puan-puan. Tajuk kita pada pagi ini menarik sekali, iaitu hari-hari yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia merupakan daripada satu hadis Nabi sebenarnya. Hadis daripada Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan juga Ibnu Majah dengan sabda Nabi panjang. Cuma kita nampaknya macam dah ditanya oleh penanya kita, Pak Suli Romli, Romli. Apapun keadaan, sebelum saya jawab soalan Pak Suli tadi, kita dalam beragama ni tuan-tuan, hakikatnya adalah kita bertitle hamba Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Imam As-Suyuti, kita adalah manusia yang dicipta, bukan pencipta. Kita diperintah, bukan memerintah. Kita patut mentaati, bukan ditaati. Ini kata Imam Suyuti rahmatullah alaih.
Jadi kata Imam Suyuti, dengan itu maka watak kita adalah watak sebagai abid kepada Allah, hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, kita diajar untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat ni pula kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya dia kata apa? Satu ibadat yang tak kenal masa dan waktu. Maknanya ibadat satu kerja yang berterusan. Merentasi hari dan waktu. Merentasi tahun dan bulan. Ini hakikatnya. Namun begitu dalam hubungan keimanan keagamaan kita, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha berkuasa penuh. Ada ketika Allah nak beri kelebihan kepada kita pada hari-hari tentu dalam agama. Contoh kita ambil, ya, sebelum saya jawab soalan tadi saya nak mukadimahkan dulu. Contoh kita ambil, kita menikmati bulan Ramadan sebulan. Ramadan sebulan tak sama bulan Syawal. Ramadan sebulan tak sama bulan Zulqa'dah. Betul. Ramadan sebulan satu bulan yang penuh kerahmatan, kemuliaan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu peluang pada kita. Peluang kita menambah pahala, nak capai keredaan, keselamatan, keamanan. Baik. Demikian juga Allah SWT bukan setakat di Ramadan bulan sebulan keberkatan. Ada hari-hari tertentu. Hari Jumaat tak sama dengan hari Khamis. Hari Isnin Khamis kita berpuasa tak sama hari Rabu. Ada hari-hari disebut Ashura. Hari 10 Muharram tak sama dengan 1 Zulqa'dah. Jadi ini semua tuan rangkuman yang menunjukkan kata Imam Suyuti betapa besarnya anugerah Allah kepada kita. Jadi soalnya sekarang saya kena jelaskan di awal mukadimah ini supaya kita tuan-tuan hubungan keimanan kita jangan jadi manusia yang prejudis. Hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Kewajipan kita ialah ibadat, beribadat tanpa kira waktu dan masa, malam ke siang. Cuma tinggal lagi ada masa Allah beri kepada kita ruang yang besar. Contohnya ada hari yang Allah suka. Dan apa yang ditanyakan oleh Pak Lis tadi tentang apakah yang disebut sebagai hari Allah suka tadi dalam kisah Nabi Sallam. Ya. Nabi panjang ceritanya, saya pun tak baca hadinya. Tapi Nabi sebut tidak ada hari untuk melakukan amal salah yang Allah lebih sukai berbanding 10 hari. Al-Ashr. Dan kata ulama iaitu pada hari pertama hingga 10 Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita tak lama dah ni. Sebab kita dah masuk bulan Zulqa'dah. Hari ini 11 hari bulan tak silap saya. Kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Lebih kurang sebulan lagi Ustaz Lebih kurang, tak sampai pun. Jadi menunjuk kepada kita betapa ada hari-hari yang penuh keberkatan. Baik, Pak Suli ramai bertanya saya. Jawapan saya sekarang, yang mudahnya ialah Pak Suli, apapun cerita Pak Suli tanya tadi, hakikat saya jawab pada Pak Suli bahawa ini merupakan peluang ruang Allah beri kepada kita. Peluang ini peluang keemasan. Kalau kita tak ambil 10 hari pertama daripada 10 hari disebutkan oleh Nabi tadi, maka kita kerugian besar. Tak ada jaminan kita akan hidup Zulhijjah akan datang. Tak ada jaminan. Bahkan kita tak tahu pun hidup tak kita Zulhijjah akan datang ni. Ini baru Zulqa'dah kan. Kita doa pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mampu masuk Zulhijjah nanti 10 pertama dengan ibadat, dengan penuh ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya nak stopkan dulu. Cerita Pak Suli ini saya akan sambung nanti insya-Allah. Sebab saya kira Pak Suli telah buka ruang perbincangan besar ya di awal mukadimah ni. Wallahu alam. Okey, saya rasa jelas apa yang telah dibicarakan oleh Al-Fadhil Ustaz. 10 hari ini bukan datang selalu Ustaz Bukan. Setahun sekali kan? Okey Ustaz, sahabat kita ni ada nak bertanya satu soalan kepada Ustaz. Kak Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Kak? Silakan dengan soalan. Saya nak tanya, akan nak tanya, apakah ada sejarah hari-hari yang tertentu dan kenapa disebut hari-hari yang disukai Allah? Okey. Itu je soalan saya. Oh, simple je pagi ni Ustaz. Soalannya, kenapa ia disebutkan sebagai hari-hari yang disukai Allah? Sedangkan hari-hari lain pun disukai Allah juga kan? Awalnya diciptakan Allah SWT, tapi special hari ini Ustaz. Kenapa disebutkan hari ini adalah hari yang disukai Allah SWT? Silakan Ustaz. Dia begini, Kak Robi Zan yang bertanya kepada kita pada pagi ini. Nak ditanya tentang kenapa hari-hari ini Allah sukai. Pertama sekali rahsia Allah kita tak mampu nak memikirkan tentangnya. Sebab apa? Sebab asrar Allah ni rahsia yang cukup mendalam. Ya. Yang penting kepada kita ialah bila Nabi sebut tentang ada hari-hari yang Allah sukai, apa kewajipan kita? Kewajipan kita adalah merebut peluang.
itulah tandanya Allah kita bagi satu ruang peluang. Mungkin keampunan nak diberi, kerahmatan nak diberi, kemuliaan nak diberi kepada kita. Jadi tidak begitu mudah sebenarnya kalau kita fikir secara logik akal kita, kenapa ada hari-hari yang Allah sukai. Kita sendiri pun kadang-kadang, macam Zai Iman tadi saya tadi ada hari yang kita sukai kan, ada. Hari spesial. Special. Contohnya, hari kata orang Jawa, wedding day. Wedding day. Hari perkahwinan. Mungkin dalam rekod saya punya sejarah saya, sepanjang hidup saya, hari yang saya cukup suka ialah kenapa? Hari perkahwinan saya. Masya So Allah. majlisnya agak besar, kedatangan rakan taulan, teman taulan, keluarga bersatu. Meriah, Ustaz, Kemudian meriah, contoh-contoh. Ataupun hari saya paling rasa seronok ialah pada hari pertama saya dapat bekerja. Menerima gaji pertama contohnya. Sepanjang hidup, tak pernah terima gaji. Tiba-tiba jam tu, dapat gaji So, buat sebulan. apa Ustaz gaji tu? Masa tu, rahsia. Rahsia. Jadi Mesti belajar maknanya, buat, nak cerita mungkin. Itu hari yang kita rasa naik. Jadi kesimpulannya, Allah Maha Kaya. Jadi Kak Robizan berkata tadi, kita tak boleh mengatur lebih mendalam. Sebab rahsia Allah ini rahsia yang cukup mendalam, yang penting Allah buka pergi. Saya sebut dalam bahasa saya lah, kalau tuan-tuan boleh faham, saya namakan, saya minta maaf lah kalau salah, saya mohon maaf, kalau betul Alhamdulillah, saya namakan hari-hari yang disebut Allah suka ni, hari Allah tenderkan kepada kita. Oh. Tawaran tender. Kita Maksudnya, faham bahasa tender ni faham kan? Kak Iman nak dapatkan projek tertentu, masuk tender tak? Ya, Ustaz. Irman nak projek tu, masuk tender kan? Jadi hari-hari ini seolah Allah tender kepada kita. Ada pintu keampunan menanti, pintu rahmat menanti. Contohnya, bila Allah kata malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar lebih daripada 1000 bulan. Malam itu malam bukan sebarang malam tu. Betul? Malam keampunan, malam kerahmatan, malam kemuliaan. Maknanya, peluang keemasan Allah tender kita, tender terbuka. Oh, okey. Boleh masuk belaka. Si kaya boleh masuk, miskin masuk. Orang berharta masuk, si putih hitam boleh masuk. Betul. Pada hari Allah tenderkan tawaran. Ini saya kata sebahasa mudah ni. Pada semua hari-hari ini, Allah tenderkan pada kita nak bagi segala faham. pintu untuk kita Betul, Ustaz. Contohlah, Ustaz, kalau kita balik ke rumah kan, kita kata, oh, hari ni Papa dinaikkan pangkat. Jadi anak-anak boleh request. Nak mainan apa, Papa akan belikan. Nak makan apa? Nak makan apa, request je. Okey, waktu tu lah kita nak minta macam-macam, Ustaz. Ya. Maknanya lebih kurang macam tu lah. Kita nak faham kronologi. Dan Ustaz, sahabat kita ada nak tanya satu soalan. Boleh kita beri laluan, Ustaz? Okey. Kita beri laluan kepada Encik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Roslan Muhammad. Salam. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Ya, Pahang. silakan Cik Omar. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. soalan saya begini Ustaz, ya, seperti hari-hari yang disukai oleh Allah kita pun, selain dari hari Jumaat ni, bak kata Dai Aiman tadi dia suka hari Jumaat, saya pun suka semua hari lah Ustaz, hak milik Allah, bak kata Ustaz tadi. Jadi Okey. soalan saya begini Ustaz, adakah kelebihan yang tertentu yang diberikan, contohnya hari-hari kebesaran dalam Islam, contoh Maulidur Rasul, hari Arafah, dan juga yang hari-hari putih ni yang disunatkan kita berpuasa, ni pahala yang besar ini Ustaz. Ada kebeza antara hari-hari ini, kelebihan yang diberi oleh Allah kepada kita semua selain daripada malam Lailatul Qadar yang kata Ustaz sebut tadi itu, semua orang dah faham dah. Jadi itu, adakah kelebihan hari-hari kebesaran dalam Islam ini yang diberi kepada kita sebagai umat Islam ini untuk mengerjakan solat, contohnya puasa sunat dan sebagainya ini. Adakah kelebihan antara hari-hari kebesaran ini, antara hari, ialah hari Arafah, ya, puasa 3 hari ini, atau hari-hari tasyrik ini, adakah ia berbeza antara satu sama lain? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebut hari kebesaran ni Ustaz, orang paling sibuk sekali Ustaz lah. Dan biasanya masjid dan surau ni akan penuh dengan program, dengan ceramahnya, dengan macam-macam aktiviti bila sebut hari kebesaran Ustaz. Tapi sebenarnya kita nak tahu, Encik Omar Abdul Majid tadi dia nak tahu kelebihan-kelebihan hari-hari kebesaran tu, kenapa kita sambut meriah dan apakah mungkin ada amalan di situ yang perlu kita buat Ustaz. Okey. Kasih Cik Omar Abdul Majid daripada Pekan Pahang. Menjawab soalan Cik Omar tadi, apakah ada kelebihan-kelebihan fadail al-ayyam? Ya. Ibn Rajab Al-Hambali dalam satu kitab yang begitu cantik untuk dimiliki, dan saya tuan-tuan bawa kitabnya pada pagi ini. Saya Kitab apa angkat ni, Ustaz? kitab ini yang bertajuk Amalan Setahun.
ekspedisi Muharram sampai Zulhijjah. Kitab yang cukup cantik, karangan Ibn Rajab Al-Hambali, seorang tokoh tasawuf yang terkemuka. Ini dah terjemah ke Melayu lah, Ustaz. Terjemahlah ni, bahasa Arabnya, terjemahnya. Okey. Tuan-tuan, satu perkataan yang menarik daripada Ibn Rajab, dia kata, Ibn Rajab kata apa? Dia kata, setiap saat dalam hidup ini, kullu sa'atin min sa'atil haya, tiap saat di hidup ini, ada kelebihannya. Contoh kata dia, antara pagi sekarang dengan malam nanti, ada kelebihan yang tersirat. Berbeza. Kita solat jam, katalah duha pukul 10 pagi ni. Pahala besar. Tetapi kita bersolat qiyam jam 4 pagi nanti, kelebihan lebih besar. Semua itu dirakam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna bahawa ada kelebihan. Seru kalau saya nak rangkumkan di awal mukadimah pada pagi ini, baru mukadimah ni kita tak panjang cerita lagi ni. Saya nak rangkum kepada Cik Omar tanya saya, kalau kita senaraikan dalam hari-hari dalam yang Allah sukai, ada namanya hari Arafah. Adanya hari Ashura, hari 10 Muharram. Adanya hari Nisfu Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban. Ada hari namanya malam Al-Qadar. Ada hari-hari daripada 10 malam akhir Ramadan. Ada hari Isnin Khamis. Kita puasa Isnin Khamis. Ada hari Jumaat. Ada hari yang dinamakan Ayyamul Bayd. Hari 13, 14, 15 setiap bulan. Contohlah ni. Kesemua ini ada fadail yang tertentu. Tinggal lagi kata Ibn Rajab Al-Hambali, di atas apapun kelebihan yang tersirat, sekadar kita boleh faham dua perkara. Yang pertama, Allah lebihkan hari kerana persoalan pahala. Al-jaza' wa thawab. Maknanya, kita beribadat pada hari Arafah contohnya. Apa ibadat Arafah kita? Ya kita berpuasa sunat sebagai contoh. Betul. Nabi kata apa? Nabi kata tentang Arafah, siyamu yawma Arafat. Siyamu yawmi Arafata, kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyata ataupun la taqablah was sanatal lati ba'dah. Ini hadis Imam Muslim. Makna kelebihannya apa? Nabi kata siapa puasa Arafah 9 Zulhijjah. Jangan Zulqa'dah, jangan Zulhijjah. Okey. Arafahnya kata Nabi, aku mengira bahawa Allah sedia ampunkan dosa tahun yang lepas dan dosa tahun akan datang. Oish. Kelebihannya siapa sebut? Nabi sebut. Siapa beritahu? Allah beritahu. Itu Arafah contohnya. Itu baru hari Arafah, Ustaz. Arafah. Mungkin Ustaz boleh cerita lagi selepas ini, hari-hari yang Boleh. orang kata apa, jangan kita lepaskan. Memang. Letak Bagus. dalam jadual, Ustaz. Dayaman hentikan. Tidak, saya tak sabar nak bercakap ni. Okey, insyaAllah. Okay. Para penonton, relax dulu. Selepas ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz lagi untuk membicarakan hari-hari yang special dalam kehidupan kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Okey, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru bersama dengan Ustaz Roslan. Hari ini kita nak ceritakan hari-hari yang disukai Allah. Hebatnya lah ganjaran hari Arafah. Yang mana Ustaz sebutkan hadis sebentar tadi, iaitu Allah akan ampunkan setahun sebelum kita dan setahun selepas kita. Allahu Akbar, besarnya ganjaran Dosa-dosa Ustaz. kita. Itu baru hari Arafah. Ya. Ustaz nak cerita lagi tak? Hari-hari yang special dalam kehidupan kita ni, Ustaz. Okey, baik. Saya sambunglah kalau begitu. Okey. Sebab tema utama kita dalam kita punya tajuk hari ini memanglah tajuk daripada hadis Abdullah bin Abbas. Penerbit telah buat topik ini pada pagi ini dalam kerangka bincang tajuk awalnya ialah daripada Abdullah Abbas. Dia bersabda, saya kena bacalah hadis ini. Sebab Nabi kata apa? Ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yani ayyamul ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada hari-hari yang amal soleh Allah paling suka melainkan 10 hari. 10 itu tuan-tuan, hari pertama Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Hari jelas. Maknanya ini hari-hari yang Allah paling suka kita buat amal. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah.
9 Zulhijjah lah. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, sampai jihad pun tak mengatasi?" Orang tu pergi jihad, perang. Itu dah besar lah tu. Besar. Nabi kata tidak, kecuali orang tu pergi perang, dia syahid. Oh, itu lagi besar. Dia pergi perang, dia syahid, sehingga dia bawa segala tenaganya. Harta benda mati syahid. Itu besar sangatlah. Artis itu nampak kepada kita satu tanda besar sebenarnya. Saya nak bawa kepada tuan satu tanda besar bahawa dalam hubungan kita beragama ini, jihad kita bila kita sanggup habiskan masa dengan berpuas sunat, dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan beristighfar, dengan menangis malam siang kepada Allah Azza wa Jalla, ini jihad paling besar. Di samping tak kita nafikan jihad peperangan, tegakkan Islam. Tapi bila da'iman, hari 1 Zulhijjah boleh berpuas sunat, hari 2 Zulhijjah boleh berpuas sunat, kemudian berzikir lagi dengan air mata, jihad itu da'iman. Jihad Jihad dalam maksud apa? ibadat. Jihad kita nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, kata Ibn Rajab Al-Hambali, bila Allah bagi kita peluang 10 hari pertama saja, bermakna apa? Bermakna ini merupakan satu rezeki yang Allah tidak pernah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Ibn Hajar Asqalani, dia kata apa? Lianna hadhil ayyam tadadamman ummahatu al-ibadati. Maksud apa? 10 hari ini, kata Ibn Hajar, besar tak besar, kenapa? Allah rangkumkan 10 hari ini untuk kita solatnya, fardu dan sunatnya, kita nak berpuas sunatnya, kita nak bersedekah, termasuk ibadat haji. Kan haji berlaku pada 9 Zulhijjah. Dan haji bukan satu perjuangan besar. Orang pergi Mekah, tuan-tuan, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk meraih redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Kepada orang pergi Mekah. Kita tak ke Mekah pula, kita habiskan masa macam mana? Dengan istighfar banyak-banyak, dengan taubat banyak-banyak, dengan zikir banyak-banyak, sepanjang 10 hari pertama Zulhijjah. Okey, Ustaz. Cuma tinggal lagi da'iman. Dalam masyarakat kita, orang tak nampak tentang kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah ni. Jangan nampak. Orang nampak Ramadan sebulan, malam Al-Qadar, 10 malam akhir Ramadan. Ataupun hari Ashura. Sebenarnya, kita rangkumkan 10 pertama Zulhijjah penting, dan hari-hari pun penting sama. Barulah kita dapat sempurnakan ibadat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Biasanya kalau tarikh-tarikh seperti ni, Ustaz, 10 hari ni, Ustaz, biasanya lembu-lembu dah penuh dah dekat tepi-tepi surau, Ustaz. Ini suasana kemeriahan mungkin sebelum PKP lah, Ustaz. Penuh lembu sebab kita waktu hari hari raya Adha kita akan sembelih korban, Ustaz. Tapi Ustaz, ada satu soalan lah berkaitan dengan korban ni. Boleh kita raikan sahabat kita? Kita bersama dengan Abdullah Osman. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Okey, waalaikumsalam. Ada dua perkara lah minta pencerahan Ustaz. Pertama sekali, mengapa ada setengah-setengah negara Islam umatnya lebih hebat menyambut meraihkan hari raya korban daripada hari raya puasa. Dan lagi satu ialah orang Yahudi hari besar dia ialah Sabtu dan Kristian hari Ahad. Orang Islam kebesarannya ialah Jumaat. Kenapa tidak seluruh negara kita dia jadikan hari Jumaat itu sebagai hari cuti umum? Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Abdullah Osman atas soalan yang diajukan. Ustaz, ada setengah tu dia sambut Hari Raya Adha ni lebih meriah, Ustaz, daripada hari raya. Dan kalau kita tengok di negara Arab, Ustaz, Ustaz pun biasa ke negara Arab, biasanya memang hari raya korban ni lebih meriah, Ustaz. Dan yang keduanya, adakah mungkin di negara kita ini tidak mengambil hari Jumaat sebagai satu cuti umum Secara keseluruhan. Baik. Silakan, Ustaz. Terima kasih Tuan Abdullah Osman daripada Seremban, seorang yang cukup dekat di hati Al-Kuliah, di hati Al-Kuliah pula. Di hati Tuan Ustaz pada pagi. Tersyasyul lah. Okay. Tapi Al-Kuliah pun program TV3 juga. Baik. Tuan Abdullah bertanya, yang pertama sekali ialah dalam kacamata agama, orang Islam dua perayaan. Aidan lil muslimin. Yang disebut dua perayaan. Pertama, Aidul Fitr, Raya Fitrah. Ataupun yang keduanya, Aidul Adha, Raya Pengorbanan Udhiyah ataupun Adha. Baik. Kedua ini merupakan satu nikmat anugerah siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang beri nikmat Aidul Fitr, Allah Azza wa Jalla.
telah kita berpuasa sebulan, kita berpuasa, berjihad dengan ibadat Ramadan malam siang, sampai satu hari Syawal datang, kita sambut dengan penuh rasa bahagia dan seronok di atas nama ibadat. Kemudian datang namanya Idul Adha, iaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Sehinggalah kepada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Sampai begini, Allah juga atas semangat bagaimana mengambil sunnah Nabi Ibrahim yang telah berkorban, itu satu kemenangan. Baik. Soalnya sekarang ialah ada orang yang melebihkan, dinamakan apa dia, beraya Idul Adha. Betul, Ustaz. Saya punya pandangan, itulah yang sebenar-benarnya yang diterima oleh masyarakat bahkan dalam agama kita. Tak menafikan kita ada satu hari nama Al-Fitri. Tetapi kemeriahan Idul Adha memang lebih. Sebab apa? Allah berikan kita Al-Adha bukan setakat sehari. Hari 10, 11, 12, 13. Bahkan dalam hukum agama kita, diharam kita puasa 4 hari ni. Tak boleh puasa dia, Man. Di antara hari haram berpuasa ialah hari tasyrik dan hari raya. Raya sungguh-sungguh lah, Ustaz. Tak boleh. Rajin nak puasa pun tak boleh puasa. Puasa haram hukumnya. Oh, Tetapi kalau Eid Al-Fitri, Allah haramkan puasa hanya satu pertama je. Syawal. Kedua Syawal dia dah buat sunat. Keduanya milik Allah belaka. Sebab itulah maka bagi saya, meraihkan Idul Adha dengan penuh rasa seronok, dengan penuh cinta sayang, itu satu di antara tabiat beragama. Sebab apa? Sebab bila sambung Idul Adha dengan penuh keinsafan, kita akan dapat sambung hubungan ar-rahim, bergerak dalam masyarakat dengan keadaan ziarah-ziarahi, yang buat korban, berikan daging kepada orang sebelah rumah, berikan taulan, anak yatim, fakir miskin. Hubungan kita makin rapat. Dan yang keduanya ialah Idul Adha satu hari kita meraih sebab apa? Sebab hari ini hari umat Islam bergembira kerana Allah. Nun di Mekah sana sedang buat ibadahan haji. Di Arafah mereka berkumpul, kemudian sampai ke Mina mereka melontar, kemudian selesai ibadah haji dalam masa beberapa hari itu. Maka munasabahnya Idul Adha memang hari besar yang amat kita kena raikan dalam kacamata ibadat, bukan kacamata seronok santai, ya. Baik. Yang keduanya adalah tentang persoalan hari-hari besar dalam Islam. Kita terima hakikat sebab Nabi bersabda, Sayyidul Ayyam, penghulu seminggu adalah hari Jumaat. Ya. Bahkan hari Jumaat, tuan-tuan, satu rezeki pada kita ialah apa dia? Hari Jumaat merupakan hari di mana Allah berikan rezeki besar kepada kita. Sahabat Nabi sebut, Nabi sebut dalam hari Jumaat ni, kata Nabi, khairu yawmin tala'at fi syamsu yawmul jum'ati fi khalaqallahu Adam. Hari Jumaat Allah cipta Nabi Adam. Wa udkhilal jannata, dan Nabi Adam ke syurga pada Jumaat. Wa ukhrija minha, dan Nabi Adam keluar pada syurga hari Jumaat. Dan kata Allah, kata Nabi, wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Kiamat tak akan berlaku dekat pada hari Jumaat. Hari Jumaat hari kita beribadat. Kita minta, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hari kursa kita. Baik. Soalnya sekarang kata Saudara Abdullah Osman tadi, kenapa kita tak satukan sampai jadikan Jumaat sebagai hari mingguan kita? Okey. Ini bukan mampu saya nak jawab, tapi bagi saya kemunasabahnya memang Jumaat hari kita dekat rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya special Jadi, saya ada Jumaat ni. specialnya, ada munasabahnya. Kalau kita ambil sebagai satu langkah bijak kita, ada munasabah. Sebab itu bagi setengah kerajaan negeri yang cuti Jumaat, tahniahlah. Sebab itu hari tak menafikan hari lain. Sebab kita kena adil juga, sebab hari-hari milik Allah belaka. Tak ada. Cuma tinggal lagi kita tidaklah menyatakan kalau kita cuti Ahad, ini kita ikut kepada orang Kristian. Cuti Sabtu ikut kepada agama Nasrani. Yahudi. Yahudi. Bukan. Soal cuti Sabtu ke Ahad ke Selasa sekalipun, insya-Allah bila matlamatnya betul kerana Allah Azza wa Jalla, tak ada masalah. Wow. Jadi kita tak sebutlah Yahudi ni kita ikut Kristian. Tak patut. Saya rasa bukan begitu. Okey, Ustaz. Soal kita pengisian cuti macam mana. Kalau pengisian cuti duduk santai seronok ke pantai jam 8 pagi balik 8 malam, Yahudi jugalah kamu. Yahudi jugalah. Tapi kalau kita hidupkan hari cuti Ahad dengan jaga ibadat, subuh berjemaah, kemudian Quran baca, kemudian buat kebaikan, adalah barakahnya. Tapi hari Jumaat tetap hari yang mulia dalam agama. Wallahu Ustaz, a'lam. satu Ahad biasanya kuliah duha, Ustaz.
Kuliah duha pagi-pagi kepada murid-murid Ustaz pun ada yang sedang menonton hari ni. Baik Tak, Ustaz. secara tabiatnya pengisian tu penting. Ya, baik Ustaz. Selepas Cuma ini kita seronoklah kalau Jumaat ini merupakan hari cuti rasmi bagi negara. Bagi setengah negara, banyak negara macam saya lama juga di Arab Saudi belajar dahulu, Jumaat memang hari cuti. Dan kita biasa, pengalaman saya lah, kita daripada Riyadh, saya dari Riyadh dulu. Hari Riyadh kita belajar di Riyadh dulu, saya dulu di Riyadh. Ya, hari Khamis tu kita bergerak dah. Sebab nak ke Mekah buat umrah sebab cuti. Seronok, kadang-kadang dalam sebulan tak banyak 3 kali pergi Mekahnya. Ui, sebulan? Minggu. Ada masa pergi Masya turut-turut. Allah. Sebab cuti Jumaat, seronok dapat tengok Kaabah. Baik, Ini Ustaz. cerita lama lah ni. Nak menangis cerita ni. Sebab nostalgia. Hari Jumaat, hari special Ustaz. Hari lain tak special ke? Kita bicara selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru Ustaz. Satu laungan, satu orang kata apa, ungkapan yang kita sangat rindui Ustaz. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan inilah dia Ustaz, kalau kita sebutkan 10 hari yang sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi kita dah sebut Ustaz, secara dengan terperinci hari Jumaat Ustaz. Hari-hari lain tak special ke Ustaz? Silakan. Apapun keadaannya yang berlaku dalam hidup ini, ada seorang di kalangan ulama tabi'in, iaitu Al-Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Ayyamullah ayyamuna. Ya, ini kata Al-Hasan Basri. Ayyamullah ayyamuna. Hari-hari Allah adalah hari-hari kita. Sebab Allah memang jadikan hari-hari itu untuk kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ayat Quran tu Allah gilir gantikan pada hari-harinya. Datang Sabtu akan muncul hari Ahad. Ahad labuhkan tirai akan tabir, akan tersingkap tabir hari Isnin. Demikianlah hari-harinya. Baik, soalnya sekarang bila sebut tentang kelebihan hari-hari ini, memang tak dinafikan. Hari Jumaat, apa kata Daiman tadi, memang hari yang special. Saya sebutkan tadi, apa specialnya? Yang pertama, hari di mana kata Nabi SAW, bila muncul Jumaat ini, satu hari yang penuh dengan percayaan. Waktu kita disunatkan hari Jumaat untuk banyakkan istighfar, banyakkan taubat, banyakkan sedekah, banyakkan berzikir, dan baca surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Kemudian Jumaat pula hari di mana Allah jadikan Nabi Adam AS. Jadi pencipta kita manusia bermula hari Jumaat. Nenek kita dicipta hari Jumaat, iaitu Nabi Adam, atuk kita, dan Hawa radhiyallahu anha. Dan Nabi Adam dimasuk ke syurga pada hari Jumaat, keluar pada Jumaat. Dan hari Jumaat ini kata Nabi, la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Bahasa Arab ni kalau baca yang betul, bukan Jumaat, al-Jum'ah. Jum'ah. Mim tu dia kena bagi depan. Ya, dia kena dhammah. Jumu'ah. Jumu'ah. Ya? Tapi kita Jumaat kan, mati mim tu. Tapi bahasa Arab ni, ini bahasa Arab lah. Yang betul baca al-Jumu'ati. Jumu'ati. Mim tu hidup. Bukan mati. Itu apalah, kita dia dah Melayu lah ya. Jumaat. Baik. Maka Jumaat kata Nabi, hari di mana Allah akan lakukan kiamat. Musnah alam hari Jumaat. Maknanya hari Selasa tak musnah lagi alam ni. Kalau berlaku pun ke bumi sajalah, tapi kiamat hari Jumaat. Baik. Jadi di situ saya nak jawab soalan Aidil Ahmad tadi. Jumaat tetap hari special.
Tapi janganlah kerana Jumaat kita fokus kepada satu ibadat sampai peringkat kita bani. Contohnya, sebab dia tanya sana kan, tanya saya. Sampai Nabi sebut dalam bab puasa. Nabi kata apa? Sampai bab ibadat. La takhtassu yaumal Jumaat. Jangan kamu khusus Jumaat untuk sembahyang contohnya. Sembahyang malam. Ada hamba Allah ini kadang-kadang dia kata apa? Saya tak nak ibadat malam melainkan Jumaat saja. Nabi larang kita. Jangan kamu khususkan hanya malam Jumaat untuk sembahyang malam. Hatta nak berpuasa. Jangan. Nabi minta kita supaya ibadat pada hari yang lain. Cuma Jumaat tetap ada kelebihannya. Wallahu a'lam. Sebab biasanya Ustaz, kawan-kawan kita suka hari Jumaat Ustaz. Sebab satu Ahad cuti katanya. Okey Ustaz, sahabat kita Itu Hana Wancik. kesukaan dunia lah. Kesukaan dunia. Baik. Dia ada soalan nak tanya Ustaz. Adakah di antara melakukan puasa sunat Arafah dan kurban ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah, dan apakah ganjaran pahala puasa sunat bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji? Adakah diampunkan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zandai. #biar tahu jangan keliru. Ni kita dah ada sebutkan sebentar tadi Ustaz. Mungkin Ustaz boleh beri penjelasan berkaitan dengan hal ini. Di antara senarai pendek daripada hari-hari Allah sukai ialah hari Arafah, iaitu Yaum Arafah. Hari di mana manusia yang buat haji akan berkumpul di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Mana haji itu kerana ukur Arafah. Baik. Soalnya sekarang, orang pergi haji, Ustaz jelaslah pahala banyaknya, redha Allah menanti. Sebab dapat buat haji itu di Arafah dengan penuh keinsafan. Allah ampunkan dosa, menangis dalam keadaan begitu rupa. Kami ni Ustaz, umur dah 60, tak bagi-bagi lagi. Rezeki tak ada ni. Namun tak naik lagi contohnya. Ini kita cakap dalam tidak musim pandemik Covid lah. Sebab tahun ini kita agak rasa sedih hibur jugalah Ustaz Daiman. Ya. Sebab tahun ini tidak ada hal haji pagi kita orang Malaysia. Tidak boleh sampai ke sana kan. Kita duka cita lah sebab ada jemaah kita yang dah bersiap untuk pergi ke Mekah buat haji tapi tak diizinkan lagi atas wabaknya. Tak apalah kita cakap orang dah pergi ni. Pergi. Mungkin orang tak pergi akan kata kami tak dapat pahala lebih macam orang berhaji. Tidak sebenarnya. Dalam hubungan agama, kata Ibn Rajab Al-Hambali, tuannya kitab, dia kata apa? Allah Maha Adil. Ada orang yang Allah beri izin ke Mekah sebab dia ada kemampuan, istita'ah. Duit ada, masa cukup, rezeki ada, ke Mekah dia. Sampai buat haji. Wukuf Arafah sampai di Mabit, di Muzdalifah, sampai dia di Mina, selesai. Ada orang Allah tak beri rezeki dia harta. Tunggu harta banyak mana pun tak sampai ke Mekah dia. Sebab tak boleh pergi. Apakah adil bagi Allah Azza wa Jalla jadikan orang itu lebih pahala ke Mekah, orang ni tak ke Mekah kurang pahala? Tidak. Sebab itu maka Allah jadikan kepada kita satu hari yang paling suka. Apa dia? Bagi orang yang tak ke Mekah, disunatkan kita berpuasa pada hari Arafah. Arafah, siyam yaumi Arafah. Maknanya bila kita puasa pada hari Arafah, kita pergi Mekah, duduk di Malaysia, duduk di Kuala Lumpur, di Shah Alam contohnya, kita puasa. Pahala puasa kita tadi, bukan sikit pahalanya, besar, dan kebesarannya kata Nabi, Allah sedia yukaffir as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Allah ampunkan dosa kita yang berlalu akan datang. Jadi maknanya orang tak ke Mekah tapi dia jaga puasa pada hari 9 Zulhijjah, pahala menanti. 2 tahun sekali Ustaz Ya. Jadi maknanya apa menurut kecintaan kita? Memanglah hati kita kecita tak boleh ke Mekah, tapi nikmat pahala menanti pada Arafah itu. Kita tak ke Mekah pun kerana berpuasa tadi dengan zikir kita, dengan tasbih, tahmid, dengan kita minta ampun, Allah ampunkan dosa. Apa merugikan kita? Saya lebih takut kalau ada orang yang tak tahu kelebihan itu. 9 Zulhijjah dah 10 kali dia alami, dah umur 60, tak pernah puasa tak pernah puasa Arafah. Ini kita takut. Anda hidup dah puluhan tahun, minta maaflah, dah 60 tahun, tapi dalam sejarah hidup anda tak pernah anda ibadatkan satu namanya puasa hari Arafah, maka anda rugi. Dah ke Mekah tak boleh pergi. Arafah punya hari puasa pun anda tak tunaikan. Susahnya kita kadang-kadang sebab hati kita lemah. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, ini kita tak lama lagi ni. Tahun ni pula tuan-tuan, sebab saya bicara dalam tanya ustaz macam saya kena ambil kesempatan nak motivasikan diri saya tuan-tuan. Tahun ni tuan-tuan, kita ini dah masuk 11 Zulkaidah.
hampir sebulan lagi. Bila datang 9 Zulhijjah nanti, insya-Allah kuatkan semangat, kuatkan tekad, kuatkan azam secara keluarga, bukan setakat kita pribadi. Ajak anak kita, ayang along angah, jom kita jadikan kita punya puasa 9 Zulhijjah nanti puasa keluarga. Kita nak mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ke Mekah tak boleh pergi, tapi kita ambil kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Jangan cara apa? Ibadat namanya puasa Arafah. Tuan-tuan, tanam sekarang. Sebulan lagi hampir. Jangan kita biarkan. Tak lama dah. Okay. Kepada yang tak boleh pergi ke Mekah, ada orang tanya saya. 2 hari lepas ada orang mesej kat saya, Ustaz, patut saya pergi Mekah tahun ni. Daripada 4,000 yang dikatakan ke Mekah, patut pergi. Nama naik tapi nampak tak boleh pergi sebab kerajaan pun kata tak boleh ke Mekah. Saya kata kat dia, puan yang bertanya jangan duka cita. Niat puan nak ke Mekah, Allah sudah terima kabulkan. Hati puan begitu ikhlas nak ke Mekah ni. Tiba-tiba ada wabak berlaku tak pergi. Puan bukan rugi pada hukum agama. Pahala niat puan ada menanti. Sementara nanti masuk 9 Zulhijjah nanti, puan ambil kesempatan berdoa pada Allah banyak-banyak dengan puasa. Anggaplah puan pada di padang Arafah. Bayangkan aku sedang wukuf di Arafah. Walaupun di rumah, mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang berterusan insya-Allah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Okey, kita set dalam kita punya kalender 9 Zulhijjah. Okey, makcik-makcik. Letakkan macam ni dia. Hari Allah suka. Hari Allah suka. Baik Ustaz, ada sahabat kita nak tanya soalan. Kita bersama dengan Puan Siti Rohani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni saya ingin bertanya lah Ustaz, biar tahu jangan keliru tentang memilih hari. Hari Jumaat memang hari yang baik, walaupun hari lain semuanya baiklah. Hari Jumaat memang terpilih. Zaman datuk nenek saya dulu menikahkan anak ialah pilih hari Jumaat, walaupun majlisnya hari-hari lain. Dan soalan kedua, ada mengatakan memotong kuku dan memotong rambut kena memilih hari. Jadi hari apakah yang terbaik memotong rambut dan memotong kuku? Itu aja soalan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz. Ini saya pun baru tahu Ustaz. Nikahkan anak hari Jumaat. Apa dia ni? Saya tak dengar elok ni. Nak nikahkan anak hari Jumaat. Tapi selepas ini boleh Ustaz? Boleh. Okey, para penonton, kita akan kembali selepas ini. Nak potong rambut, nak potong kuku, kena ada hari ke tidak? Selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Okey, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Topik kita menarik hari ini, hari-hari yang disukai Allah. Setengah orang tu Ustaz, hari paling disukai adalah hari cuti lah Ustaz. Boleh ke mana-mana, tapi sekarang bukan ni nak buat macam mana? Memang, saya pun suka. Ada orang tak suka cuti. Semua orang sukalah cuti Ustaz. Tapi ada juga orang suka bekerja Ustaz. Ya. Sebab kalau balik ke rumah ni, macam-macam benda nak dibuat di rumah tu kan. Ya. Okey, baik Ustaz. Tadi kita nak jawab persoalan sahabat kita sebentar tadi yang dia tanya, biasa orang tua-tua ni suka ambil nikah hari Jumaat. Kenduri Sabtu Ahad. Macam mana, apa pandangan Ustaz? Yang pertama Puan Siti Rohani yang bertanya tadi, soal akad nikah, hari menikah, majlis nikah, kahwin. Ditentukan mesti hari Jumaat. Saya nak nyatakan ini tidak ada sandaran hadis yang sahih tentangnya. Tak ada satu sanad hadis yang sahih yang Nabi kata az-zawaj fi yaumil Jumaah. Akad nikah tak ada. Yang ada ialah hari-hari yang ada dalam agama sah diguna pakai untuk tujuan menikah ke, nak ke Mekah dan seumpamanya. Sebab itulah kita kena ingat, adat orang Melayu kita yang lama dengan kadang-kadang, minta maaflah, kadang-kadang sandarannya bukan hadis tetapi adat budaya. Contohnya, kes berlaku masa beberapa lama dahulu. Nak ke Mekah, ya, dia tak tahu pada rumah sendiri.
Dia nak ke Mekah masa kapal-kapal dulu, bukan sekarang lah. Ini dalam 70-an 60-an, belum merdeka agaknya. Saya baca sejarah ni dan ibu atuk sebut cerita. Dia nak ke Mekah di Yaman. Hari katalah hari Khamis. Dia tak turun dari rumah dia hari Khamis. Dia pergi bermalam sama kawan dia. Rumah jirannya. Sampai 3 malam 4 malam. Kenapa Ustaz? Itulah adatnya. Dia kata apa? Kerana itu lebih baik, kerana lebih selamat sejahtera. Daripada rumah mungkin ada masalah. Jadi ini semua budaya, bukan ibadat. Yang keduanya, kalau kita turun pada rumah orang, susah orang ramai. Jiran kita berumah di sampai 3 malam. Nyusahkan makan minum. Jadi sebab itulah bagi saya, ini adat dan bukan ibadat. Nak turun pada rumah kita lah. Apa masalahnya? Baik. Itu satu contoh daripada ibadat orang kita, adat orang dulu. Jadi sama juga kita kahwin tadi. Tak ada nas yang sahih kata mesti hari Jumaat dan kedua pada hari Sabtu. Hari apa pun saja. Katalah takdirnya kita cuti hari Selasa katakan. Contohnya. Umum cuti kita di Malaysia hari Selasa. Katalah satu ketika kerajaan buat keputusan. Cuti umum Selasa. Jadi nampaknya kena nikah hari Selasa. Cuti umum kan? Jadi kalau itu salah hukum tak? Tak salah hukum. Jadi itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua berkaitan dengan kalau nak potong kuku, nak potong rambut, kena ada hari juga ke Ustaz? Jawapan saya jelas berdasarkan kepada fatwa daripada Mufti Ulil Fatwa yang jelas, dan setelah baca fatwa ini dan saya rekod dalam saya punya diary saya. Yang pertama sekali kita pegang sunnahnya. Sunnahnya apa? Sunnahnya kata Nabi SAW pada hadis Bukhari Muslim, khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara fitrah. Salah satu ialah taqlim al-azfar. Kita potong kuku jangan panjang lah. Kalau panjang nampak catur raya. Ya? Dah hitam pula tu menakutkan. Kita makan orang pun kalau kuku hitam, Rasulullah kita rasa jijik. Ya? Betul. Jadi kita kena faham. Nabi sebut ini sunnah para Nabi. Apa dia? Taqlim al-azafir. Maknanya al-azfar mesti potong kuku. Baik. Sekarang ini, apakah ada nas menyatakan bahawa mesti hari Jumaat? Kita semak, kita kaji, dan disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Dia kata apa? Dia kata tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang Nabi ajar kita hanya potong hari Jumaat. Tak ada hadis sahih. Yang ada ialah Nabi SAW sebut amalan terbuka. Bila-bila masa, nak pagi ke petang, bila masa. Ini kata para ulama, dan dalam satu cerita yang lain, disebut kepada ulama, tak ada satu hadis yang betul tentang isu ini. Baik. Namun begitu, ada di antara para ulama kita tabi'in dan para sahabat yang memang biasanya buat hari Jumaat. Tapi bukan nas yang kita ikuti. Sebab katanya, antara ialah seperti contoh Ibn Umar. Dia biasa berpotong kuku dan rapikan misai pada hari Jumaat. Ya? Termasuk daripada disebutkan oleh para ulama lain bahawa pada setengah sahabat ambil Jumaat. Tapi ini kata ulama bukan satu perkara yang wajib diikuti. Sebab Nabi tak pernah sebut mesti hari Jumaat. Jadi ini di antara riwayat yang saya sampai kepada tuan-tuan bermakna ia amal yang terbuka. Maknanya Ustaz tak kira waktu mana pun kuku kita panjang, dah hitam pun. Potong je bawa lah. hari Ahad. Tunggu Jumaat 4 hari lagi. Kita pergi makan orang ramai. 4 hari lagi tunggu ni. Jumaat 4 hari lagi. Agak-agaknya nasabah dah kita kerja macam tu. Tak menasabah. Tak menasabah. Dah nampak hari Ahad tu dah banyak. Potonglah. Jangan tunggu hari Jumaat. Jadi logik akal pun kata kewajipan dah kita terbuka. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Sebab apa? Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ingat tau? Betul. Baik, kita ada sahabat kita di talian nak bertanyakan soalan. Dipersilakan Hajah Supina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam. dirahmati Allah. Ustaz, macam ni kan, kalau kita dalam satu minggu tu, ada 2 hari kita disunatkan kan hari Isnin dan Khamis tak kan? Untuk berpuasa lah. Kalau kita buat pada hari yang lain, puasa tu sama tak dia punya fadilat dengan Isnin Khamis tu Ustaz? Dan satu lagi Ustaz kan, 10 awal Zulhijjah tu kan, kalau bagi orang yang, tak maaf lah ni lari sikit ya, yang orang nak korban tu, betul ke kita kena simpan kuku tu sampai kita sembelih korban tu lah? Satu lagi Ustaz, hari Jumaat ni, kalau petang Jumaat ni kan, ada saya dengar lah katanya antaranya doa makbul kalau petang Jumaat tu sebelum terbenam matahari. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sabtu. Isnin, Khamis biasanya setengah ibu-ibu kita kat luar sana dia amalkan Ustaz. Puasa. Tapi hari lain puasa tu sama tak fadilatnya dengan Isnin, Khamis? Ada 3 soalan Puan Safina, tolong ingatkan saya. Boleh, sebab saya tak catatkan. Yang pertama tentang amalan sunat puasa Khamis dan Isnin Khamis. Ya. Baik. Yang pertama sekali kita sebutkan betapa Allah ni Maha Kaya. Saya sebutkan tadi, dalam hubungan keagamaan, keimanan Allah ni, ada hari-hari Allah letakkan kelebihan kepada kita. Ya benar. Isnin Khamis 1 hari yang 2 hari yang cukup besar. Pahala kita berpuasa pada hari itu. Ini anugerah Allah pada kita lah. Tapi tak menafikan hari Selasa. Tak menafikan hari Rabu kita berpuasa. Cuma bila Nabi sebut kepada kita, ada kelebihan, ambil kesempatan. Sebab Nabi kata apa? Antara kata Nabi SAW, tu'radul a'malu fi kulli yawmin khamis wa ithnin. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dhalikal yawm. Likulli mri'in la yushrik billah. Sampai hadis panjang hadis daripada Imam Muslim. Nabi kata, hari Isnin Khamis Allah angkat amal kita. Allah angkat nak berikan keampunan kerahmatan. Sampai Nabi kata apa? Ahabbu an yu'radu amali wa ana sha'im. Aku cukup seronok amal diangkat, aku tengah berpuasa. Ini Khamis. Jadi Puan Supina, ada kelebihan yang penuh saat kita puasa pada Isnin Khamis. Baik. Jadi kalau begitu saya tak naklah puasa hari Selasa Rabu Ustaz. Kenapa pula? Sebab tak ada hadis. Tuan-tuan, puan-puan, dalam hubungan pahala ini, kita kena faham, pahala ada pada bila-bila masa. Hari ini hari Selasa kan? Betul. Selasa ke hari Ahad hari ini? Hari Selasa, Ustaz. Selasa. Kalau ada yang kata Ahad, memang kau tidurlah tu. Tidurlah tu. Selasa kan? Ya. Apakah tidak dapat pahala saya? Saya masukkan tabung emas kepada, katalah saya keluar pada pentas sekarang ni, sehingga di masjid sekejap, duha, saya pun tengok tabung, saya hulurkan kepada tabung RM1 katakan. Tak ada pahala ke saya buat kebajikan hari Selasa ni? Mesti dapat juga. Dapat pahala. Sebab Nabi berjanji kepada kita. Apa kata Nabi? Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha alhasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'ati dhafin. Orang tu bila dia Islamnya kokoh, agama kokoh, buat apa ibadat, hari apa pun Allah berikan pahala kepadanya. Dia puasa hari Selasa, pahala dapat. Puasa hari Sabtu, dapat pahala. Sedekah hari Rabu, dapat pahala. Sedekah hari Isnin, puasa pula bertambah lagi. Jadi yang penting adalah semangat kena ada. Apa semangatnya? Semangat beribadat. Itu yang penting. Jadi adalah kelebihan hari sedekah, tapi tak menafikan kelebihan pada hari yang lain dalam bab puasa dan apa ibadat sekalipun. Okey, Ustaz. Ini satu kelebihan yang kita kena peganglah. Ya. Yakin, percayalah. Allah tidak pernah sempitkan ruang pahala kepada hamba-Nya, insya-Allah. Yang masalah kita ni ialah kerajinan ataupun tak rajin. Malas, rajin, itulah masalah kita. Wallahu a'lam. Saya lah, bukan orang saya. Wallahu a'lam. Yang penting tugas kita buat amal soleh. Jangan risau. Soalan pertama? Ya. Soalan kedua tadi apa? Yang kedua, Ustaz, adalah simpan kuku dan simpan rambut sehingga disembelih baru boleh potong, Ustaz. Okey. Yang kita kena faham ialah ini antara sunnah kepada orang yang berkorban. Orang nak berkorban. Kepada orang yang tak ambil bahagian korban, dia tak kait lah. Orang nak berkorban ni apa tandanya? Dia orang korban macam ni. Ini sunnah Nabi sebenarnya. Dan diamalkan para sahabat dan diamalkan orang-orang berilmu. Kita ni tuan-tuan, bila kita berkorban sekali setahun, itu pengorbanan kan? Pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, cari duit. Nak dapatkan sebahagian lembu sekarang ni, berapa sekarang ni Aiman? Saya rasa dalam 700-800. 700-800 tu kata. Ada yang 900 pun ada. Tengok lembu. Katalah kita korban sekali setahun RM800. Sebahagian. Ataupun seekor lembu RM4,000 contohnya. Itu tanda pengorbanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Arti dalam tempoh ini, belum kita sembelih korban pada hari ke-10 ataupun 11 dan hari tasyrik kemudiannya, kita nak tunjuk kepada Allah betapa kita ni betul-betul insaf akan kelemahan kita. Sehingga kata para ulama, munasabahnya Nabi kata, tak payah potong kuku rambut sebagai tanda yang kita ni tak fikir yang lain. Kita hanya fikir tentang nak buat ibadah, nak bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Tak fikir. Tapi janganlah pula kita anggap tu wajib qat'i. Bukan wajib qat'i. Katalah kuku kita dah panjang sangat-sangat. Rambut pun dah panjang sampai ke pinggang contohnya. Laki-laki, contoh-contohlah ni. Ataupun sampai ke bahu. Dan nampak berserabut.
boleh kita potong supaya nampak lebih terurus. Sebab ada setengah tu Ustaz, kadang-kadang dia kata makcik dah tak tahan dah ni, kuku dah panjang dah, rambut dah panjang dah ni. Jangan sampai kita wajibkan qata'i. Dia bukan ini sebagai satu dia sunnah. satu perkara Tengok sunat. keadaan. Jadi Baik. kuku ni sekadarnya, tapi kuku dah hitam pekat. Sampai kita 2 derajah kuku hitam pekat. Takkan nak tunggu sampai 9, 10 baru nak potong kan. Sebab itulah orang cerdik macam ni Daiman. Saya nak ajar tuan-tuan dengan satu ajaran mudah, kita ambil pengurusan hidup yang lebih betul. Apa dia? Kita dah tahu kita akan buat ibadah korban. Belum masuk satu darjah, selesaikan rambut, uruskan dengan baik. Kuku kita taklim mana kita potong dia. Jadi bila masuk satu darjah sampai 10, dia punya kepanjangannya betul, taklah teruk sangatlah. Jadi maknanya taklah jadi berserabut. Kita buat urusan awal lagi. Cantik. Ini orang mukmin. Baik Ustaz, Ada terima kasih. sistem hidup. Tapi kalau sistem tak ada, itu jadi berserabut. Betul Ustaz. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Kita dah tamat di TV3. Terima kasih kepada penonton TV3. Dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan kita. Hari ini kita bicarakan hari-hari yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya kalau kita sebut hari Jumaat lah Ustaz Kalau hari Jumaat ni hari paling cool, hari paling tenang. Dan kita terus, biasanya kadang-kadang Ustaz, ada kedai tu Jumaat dia tutup Ustaz. Supaya siang hari tu dia boleh relax-relax, santai-santai untuk pergi solat Jumaat. Ni sebelum PKP lah Ustaz Baik. Dan ada sahabat kita tadi, kita tertinggal satu soalan Ustaz. Dia bertanyakan, adakah hari Jumaat ni merupakan hari yang makbul doa Ustaz? Dipersilakan. Okey. Yang bertanya dan seluruh kehadiran pada pagi yang penuh barakah ini, tajuk kita ni tuan-tuan, tajuk macam nampak simple tapi luar biasa. Kita bercakap tentang hari-hari yang Allah suka, Allah redai. Tentang Jumaat, apakah Allah mudah kabulkan doa kita? Ya, benar sekali. Betul, orang yang beriman pada Allah tuan-tuan tidak akan membiarkan Jumaat berlalu begitu saja. Antara amalan yang utama daripada malam sampai siangnya, sampai asar belum maghrib ialah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sambil setelah hadis Nabi sallallahu daripada Imam Bukhari, Nabi kata apa? Fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alallaha syai'an illa a'tahu Allah wa asya. Kata Nabi sallallahu, hadis panjang ni, satu saat di hari Jumaat, mungkin pagi, mungkin tengah hari, mungkin petang, mungkin asarnya. Saat di mana Allah akan terima doa kita by cash. Tunai. Yuwafiquha 'abdun, maknanya satu ketika itu Allah akan terima doa kita dengan izinnya ketika mana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara kita bersolat Jumaat contohnya. Tuan-tuan, puan-puan, Nabi kata Allah terima doa kita. Satu orang beriman tidak akan tinggal rintihan munajat pada Jumaat. Keampunan, keselamatan, kerana minta kepada Allah. Yang keduanya, kata Nabi SAW, satu hadis daripada Imam Tirmizi, dia berkata apa? Iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil qiyam fi al-jum'ati ba'da salat asar. Ada satu masa Nabi kata, tolong ambil waktu selepas solat asar. Hari Jumaat. Ba'da salat al-asr. Maknanya lepas sembahyang asar hari Jumaat. Kerana satu waktu itu kata Nabi cukup penting kamu berdoa kepada Allah sampai matahari tenggelam. Ini hadis pada Imam Tirmizi. Jadi tuan-tuan, jawab soalan tadi. Memang kalau kita nak merintih keampunan, keselamatan, kerahmatan, keamanan, kebaikan, kesihatan, hari Jumaat satu rezeki besar kepada kita. Itulah seorang ulama yang bernama Al-Imam An-Nawawi. Besar nama ni tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata, aku tidak pernah sama sekali meninggalkan kelebihan Jumaat. Baik dengan ibadat, sunat pun wajib. Tak tinggal. Maksud apa?
dia mengekalkan Jumaat dengan doa, dengan munajat, dengan solat, dengan qiyam, dengan tahajud, termasuk baca Quran. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini hari yang kita jangan lepaskan, penghulu segala hari. Tapi Ustaz, ada setengah orang tu dia ada hari-hari special dalam hidup tu Ustaz. Tapi hari-hari special ni sebenarnya dilarang di dalam Islam. Kita nak raikan satu soalan daripada sahabat kita, Sirul Nizam. Apakah benar hari-hari seperti Valentine Day, seperti April Fool termasuk dalam hari-hari yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apatah lagi kita sebagai umat Islam dilarang untuk menyambutnya. Mohon pencerahan. Assalamualaikum, Kampung Larut Tin, Taiping. Silakan Ustaz. Yang jelas dalam agama, Allah suka hari-hari sebab apa? Allah suka hari Isnin ke Khamis ke hari putih ke hari Arafah sebab apa? Sebab itu hari ibadat. Hari kita merintih, hari kita berzikir, hari kita berdoa, hari kita bersedekah. Tiba-tiba kita buat satu hari berseronok. April Fool. Ya, bukan full Sudan yang makan tu, bukan. Valentine Day. Saya tak tahulah kalau Valentine tu orang berzikir memanjang. Kenapa tu? Hari Valentine saya nak baca Quran sampai 4 juzuk. Saya tak fikir situ. Kalau Valentine Day maknanya dia akan berseronok. Kekasih baru dia, lamanya, kawan-kawan dia kenal, laki perempuan tak ada batas. Jadi kalau begitu kaedahnya, terang-terang itu benda Allah larang. Itu haram hukumnya. Itu kan mahram kamu. Tiba-tiba kamu bawa kamu makan bersama. Pegang jamah, raba, jamah pegang contohnya. Tiba-tiba kamu kata itu hari Allah paling suka. Tidak, itu hari Allah paling murka. Sebab dalam Islam ini, hari Allah suka sebab hari ibadat. Dengan puas sunat, dengan zikir tasbih tahmid, kita berdoa. Jadi dengan itu, apapun nama Valentine Day ke, Seronok Day ke, apa full April ke, May Fool ke, tuan-tuan semua, selagi mana dalam bukan kacamata agama, hanya semata-mata nafsu dan syahwat, kejahatan, hari tertolak, bahkan haram hukumnya kita raikan. Haram kita raikan. Dan jangan kita terlibat dengan benda yang terang-terang bercanggah dengan agama. Wallahu a'lam. Yang menarik Ustaz, ada setengah kita waktu hari-hari Valentine Day, April Fool ni digantikan Ustaz dengan kebaikan. Contoh selawat dan sebagainya, supaya apa? Kita dapat menghalang daripada perkara-perkara maksiat itu terjadi. Kalau berlaku itu usaha yang baik, bagus. Nak melawan situasi. Tapi kita tak naklah juga sampai peringkat orang kata Valentine Day ni kita kait dengan agama. Jangan. Dia tak kait dengan agama sama baik, sekali. Ustaz. Okey, sahabat kita ada nak tanya soalan Ustaz. Ya, Ana Karnina, apakah hari-hari yang disukai Allah SWT pahalanya melebihi pahala jihad? Yang kedua, adakah dengan melakukan amalan tertentu akan dapat ganjaran yang istimewa dari Allah SWT? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zandai. #biar tahu jangan keliru. Okey Ustaz. Hari yang disukai Allah melebihi daripada pahala jihad. Mungkin tadi Ustaz dah sebut dah beberapa hari yang mempunyai kelebihan yang luar biasa hebat Ustaz. Mungkin ada lagi Ustaz hari-hari lain yang mungkin hebat juga yang kita tak boleh lepaskan. Silakan Ustaz. Baik. Kita sebut di awal tadi bahawa kalau diambil pada hadis Nabi daripada Ibn Majah di awal tadi, Nabi sebut ada 10 hari Allah angkat darajahnya bahkan tak sebagai jihad. Ya. Menunjuk kepada kita bahawa dalam hubungan keimanan keagamaan ini, jihad tetap satu benda yang besar dalam Islam. Jihad ni pintu ke syurga. Jihad laluan ke syurga secara mudah, apalagi kalau kita meninggal syahid. Baik. Namun begitu, dalam hubungan ini Nabi sebut kepada kita bahawa kalau kita mampu sempurnakan ibadat 10 hari pertama, seperti tadi, dengan zikirnya, dengan puasa sunatnya, tasbih tahmidnya dan seumpamanya, maka dianggap kita sedang berjihad juga. Sebab nilai kebersamaan jihad dengan ibadah ni ada. Contoh kita ambil, kita faham, ini satu contoh yang real. Da'i Aiman nak berpuasa sunat pada hari kedua Zulhijjah, hadapan hari Arafah. Jihad tak tu? Saya rasa jihad tu Ustaz. Jihad, bukan rasa jihad. Dia boleh bangun, paksa tinggalkan makanan tu. Makan minum, pada hari itu ada jamuan contohnya, tapi kerana 9 Arafah, 9 hari sudah kita jihad tu. Jihad tu Kita baca Quran. Hari-hari 10 hari pertama sudah jadi. Quran kita baca surah ke surah. Jihad dah tu.
Jihad juga, Ustaz? Jihad tu boleh buka Quran sampai surah sampai juzuk. Jihad tu jihad nafsu, jihad mengantuk daripada mengantuk. Jadi ketika itu nilai jihad itu diangkat tinggi kerana kita beramal beribadah. Melainkan Nabi sebut hadis yang sebut tadi bahawa kalau orang tu berjihad sampai dia syahid, itu memang hebatlah. Dia pergi jihad, dia syahid, meninggal syahid. Memang hebat. Tapi kalau dia tak meninggal syahid, rupa-rupa Nabi sebut orang yang baca Quran tasbih tahmid juga ada kelebihan menantinya. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, tapi saya ada confuse dengan dua hari ni Ustaz. Hari Ashura dengan Hari Putih. Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Tapi para penonton jangan ke mana-mana. Selepas ini boleh Ustaz? Boleh. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Okey, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ada dua hari ni saya confuse Ustaz. Saya tambah satu lagi. Yang pertama sekali, Hari Putih. Adakah hari itu semua orang jadi putih? Yang keduanya, Nisfu Syakban. Dan yang ketiganya Ustaz, Hari Ashura. Ingat bubur Ashura. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. 3 hari ni special ke Ustaz? Baik, Dan Aiman. Apa yang Dan Aiman tanya memang termasuk dalam hari-hari yang Allah suka. Yang Allah sonok nak beri kepada kita kelebihan-kelebihannya. Saya nak ungkapkan kalimah daripada Ibn Rajab Al-Hambali. Dia kata apa? Sebenarnya, semua kelebihan kepada kita sebenarnya. Kena faham tu. Kelebihan ini kepada kita. Allah tak ada kepentingan pun. Kita buat, kita dapat. Tak buat, kita tak ada apa-apa. Tak ada apa kelebihan lah. Allah, kita buat ibadat macam mana, Allah tak ada kepentingan kepada kita. Sebab Allah Maha Esa dan keesaannya. Maka semua ini merupakan hari-hari untuk kita. Contohnya, ditanya tadi tentang Hari Putih kan? Betul. Ayyamul Bayd, Hari Putih ini memang berlaku setiap bulan. Daripada bulan Muharram sampai Zulhijjah. 12 bulan. Bila tiba masanya, 13, 14, 15 setiap bulan. 13 Muharram, 13 Zulhijjah, 13 Syawal. 3 hari, 13, 15. Hari ini disebut sebagai hari yang sempurna bulan yang mengambang. Suatu nama putih. Putih bukan kerana rupa paras, bukan bermakna adik Aiman. Okey. Mentang-mentang puasa rajin 13, 14 ni, muka jadi putih Jadi melepak. putih. Ya? Bukan. Kalau hitam, tetap kehitaman. Tapi hitam muka, insyaAllah cahayanya di hati. Jangan bimbang. Itu saya Ustaz. Kita Muka bercakap hitam. ini, keputihan dalam hati kita. Bila kita puasa sunat, hati makin putih. Yang sakit, sembuh. Yang cacat, dipulihkan. Yang dah mati, akan hidup semula. Jangan bimbang. Allah putih melalui amal kita baik. Nabi sebut, dalam hadis Nabi sebut, "Sum minasyahri thalathata ayamin fa innal hasanata bi'ashri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahri." Ada hadis sebut Nabi kata, puasalah 3 hari sebulan ini, 13, 14. Kenapa? Kerana kebaikan akan bercambah pada kamu. Bercambah kebaikan dan seolah kamu berpuasa sepanjang tahun. Kelebihannya besar. Baik. Adapun hari apa tadi yang Hari kedua tadi? Ashura Ustaz. Hari Ashura. Aha. Ashura ini merupakan bahasa Arab, bukan Jawa. Ya? Sebab dia ingat bubur dia Ashura Ustaz. Ya. Orang Kelantan pun makan sura dia kata, buat sura. Oh, sura. Ashura ini hari ke-10 daripada bulan Muharram. Peristiwanya datang daripada peristiwa Nabi Musa yang telah selamat daripada gangguan Firaun yang durjana. Maka kaedahnya mereka berpuasa sebagai tasyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang penting adalah hari Ashura, tuan-tuan, satu hari yang Nabi raikan. Dan Nabi sebut, "Sumu yauma Ashura." Kamu kena berpuasa pada hari Ashura sebagai apa? Tanda kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kerana peristiwa Nabi Musa selamat daripada Firaun. Kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Ini satu kelebihannya. Dan kata Nabi SAW, dan Abi Nasai, Nabi kata, "Saum Ashura yukaffir as-sanatal madiyata."
dengan kita puasa Ashura 10 hari 10 Zulhijjah 10 Muharram, Allah akan ampunkan dosa kita pada tahun yang lepas. Oh, ya Allah. Ini kerja-kerja besar belaka ni tuan-tuan. Banyak peluang ni Ustaz. Peluang kemasan Allah ampunkan dosa setahun yang lalu, dan sebut riwayatnya Allah akan terima kita sebagai hamba yang bersih. Diriwayatkan Imam Nawawi, orang puasa 10 Ashura ini hatinya makin bersih. Hati makin mulia, jiwanya makin diangkat kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma tinggal lagi dalam kaedah kita berpuasa Ashura ini, ada kaedah yang kita kena faham secara mudahnya. Kalau boleh kita tak berpuasa sehari Ashura 10 saja, sama kita awalkan 9 dengan 10 ataupun kita buat 10 dengan 11. Oh. Supaya kita bercanggah dengan kerja dengan puasa orang Yahudi. Sebab Buat orang Yahudi 2 hari puasa lah, orang Yahudi puasa 10 Ashura. Okey. Kata Nabi untuk khaliful Yahud. Sebab kita tak sama mereka, kata Nabi, buatlah 9 dengan 10, 10 dengan 11. Oh. Tapi kalau kita nak mengekalkan untuk puasa 10 pun tak ada masalah. Daripada langsung tak puasa, kita puasa 1 hari. Ada juga Ashura lah. ada juga. Kalau mampu, buat 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Okey. Itu Ashura. Ada lagi soalannya? Saya nak masuk jadual sekejap Ustaz 10 Muharram. 10 Muharram. Okey, baik Ustaz. Satu lagi. Biasanya kan kita baca Yasin sampai 3 kali tu nisfu Syaban Ustaz itu pun ada kelebihan Ustaz Dia begini. Yang utamanya ialah Syaban, hari yang Allah muliakan. Itu kaedah pertama. Soal baca Yasin 3 kali, 4 kali, 10 kali, ini antara amalan adat orang Melayu kita. Adat. Dia bukan satu perkara ibadat yang qat'i bin Nabi SAW. Yang penting dalam kaedah beragama, Syaban, hari yang Allah beri kemuliaan. Sebab kan Nabi SAW dalam hadis daripada Mu'adh bin Jabal, Nabi kata apa? Yattali'ullahu ala jami' khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi ila li musyrikin aw musyahin. Bila sampai malam Sya'ban, hari Allah muliakan itu, Allah akan pandang hambanya. Allah akan tengok, sebab Allah beri keampunan. Arti malam itu kita baca Quran, kita bertasbih, kita berdoa, kita berzikir, jaga sembahyang Isya, berjemaah. InsyaAllah dengan air mata menitis, bangun tahajud, Allah beri keampunan. Soal nak mengekalkan bacaan Yasin beberapa kali, ini amalan-amalan tradisi orang Melayu. Tapi sunnahnya, jaga ibadat. Zikir banyak-banyak. Quran pula baca, kalau nak baca 6 surah pun baca 6 surah. Jangan Yasin saja. Baca surah Al-Mulk, Al-Kahfi, Al-Waqi'ah contohnya. Doa panjang-panjang, bangun awal. Kata Nabi, malam itu Allah beri kemuliaan. Allah beri keampunan, hanya 2 orang Allah tak beri keampunan. Malam tu. Ya. Yang pertama, orang syirik kepada dia. Yang kedua, orang yang musyahin. Musyahin apa dia? Suka bertengkar, berbalah. Kerja dia berbalah dengan orang. Kerja dia maki orang. Kerja dia musuh dengan orang. Orang macam ni, sebab dia titik perbalahan, Allah tidak akan beri kecuali dia bertaubat pada Allah. Jadi 2 golongan ni Nabi kata malam tu Allah tak beri keampunan dan keselamatan. Pertama syirik, kedua orang suka bergaduh, berbalah, bertengkar kerana atas asas dengki, dendam seumpamanya. Yang lain jadi tak tunjuk pada kita malam itu malam yang penting. Malam Allah paling sukai. Sebab tu kita kena banyak, orang Melayu kita ni, minta maaf Dewan, saya nak komen sikit. Ya. Kadang-kadang kita hanya beribadat maghrib isyak saja. Selesai Yasin, selesai. Sepatutnya kita sambung ibadat sampai kita bertahajud. Tengah malam baca Quran. Betul. Tengah malam awal tahajud. Sepatutnya sampai subuh berjemaah. Barulah kita dapat rezeki, kelebihan hari Allah suka. Tapi sekarang stop dengan isyak. Baca surah surah Yasin. Tahajud tak bangun. Subuh lewat. Tak jadi. Kita nak mengekalkan sebab malam itu malam penuh kerahmatan daripada jam maghrib sampai subuhnya. Barulah dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Okey Ustaz, ni hari-hari yang penting yang perlu kita catat dan kita tulis dekat whiteboard kita tu. Ni hari-hari penting dan pastikan kita dapat keampunan pada Allah SWT. Sebab kalau saya dengar tadi Ustaz, semua hari-hari yang Ustaz sebut tu hari yang kita dapat keampunan. Nak ceritanya keampunan ni sangat special Ustaz. Baik, sahabat kita nak tanya soalan di Facebook. Boleh kita raikan Ustaz? Baik. Kita bersama dengan Muhammad Faizal bin Ahmad. Adakah 10 hari yang dicintai Allah antaranya pada bulan Zulhijjah? Kenapa ada pada 9 Zulhijjah disunatkan berpuasa bagi yang tidak ke tanah suci? Dan kenapa pula 11, 12 dan 13 Zulhijjah dilarang kita berpuasa?
Apakah ganjaran bagi yang berpuasa sunat pada 9 Zulhijjah? Mohon perkongsian. Terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Faizal yang bertanya. Sedikit sebanyak jawapan demi tadi. Saya nak ulang balik dan sedikit tambahan. Yang pertama sekali, berdasar kepada Al-Quran. Wal fajri wal layalin ashrin. Allah sebut dalam Al-Fajr 10 malam. Jelas daripada sini 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Kita sebut awal tadi, banyakkan sedekah, banyakkan ibadat sunat, banyakkan ibadat yang wajib sempurnakan, banyakkan istighfar, baca Quran, apa sajalah. Sebab dia tak ada satu amalan khusus, mesti sedekah banyak-banyak. Penting buat kebaikan. 1 hingga 10 Zulhijjah. Dengan tidak menafikan, satu hari penting di antara 10 tadi ialah 9 Zulhijjah. Itu Siyam Yaumi Arafah. Ini satu rezeki. Sebab maha kaya Allah kepada kita. Allah tahu kita tak semua berkemampuan yang sama. Ada orang boleh ke Mekah di atas sebab rezeki dia ada. Ada orang tak boleh ke Mekah sebab dia rezeki tak cukup. Demi untuk melengkapkan hubungan keimanan dengan Tuhan, orang di Mekah dapat pahala rezeki, yang tak dapat rezeki, maka Allah jadikan 9 Zulhijjah sebagai Siyam Yaumi Arafah. Arti siapa yang buat ibadat pada hari tersebut, jangan bimbang, Allah ampunkan dosa macam juga orang di Mekah diampunkan dosa daripada Arafah, kita boleh ampun dosa. Allah di orang daripada Arafah dapat pahala melimpah ruah, kita di negara kita pun kerana puasa Arafah itu dapat pahala yang sama. Okey. Allah tidak beza-bezakan. Yang keduanya ialah kita dalam kesempatan kita tahu ada hari-hari tasyrik. 11, 12, 13 saja. Sambungan hari raya yang Nahari 10, kita raya, sambung 11, 12, 13. Dinamakan hari tasyrik. Baik. Hari-hari ini kita dilarang berpuasa. Dia senarai dalam senarai pendek hari dalam puasa termasuklah raya, hari raya. Iaitu hari apa? Hari puasa pertama Syawal kan, haram puasa. Termasuklah hari raya Adha, 10, 11, 13. Persoalannya sekarang, kenapa Allah haramkan kita berpuasa? Bertanya kenapa haram berpuasa ini, soalannya payah dijawab. Sebab ini merupakan amrun tauqifi. Benda yang Allah tentukan begitu. Ratu ulama sebut hal ini hal Allah punya. Tapi secara mudahnya Allah beri kita ruang peluang. Sebab tidakkah hari raya korban kita ada ibadah menyekal ibadah korban. Lembu tumbang sana sini, kambing tumbang, Masya Allah. Kita bersama keluarga, masyarakat dapat memakan makanan. Allah beri kita kegembiraan. Untuk 3 hari 4 hari ini, kita boleh makan, boleh bersama keluarga, bersama anak pinak, makan daging korban. Kalau kita orang Melayu ni pula, buat daging kotok, macam tak faham ya? Daging masak kari contohnya, bakar kambing. Dan korban, kita raih bersama keluarga, jiran tangga. Jadi seolah-olah Allah berikan kita ruang 4 hari untuk makan, minum, berseronok secara begitu rupa untuk ikat hubungan arah. Mereka Allah Maha Kaya lah. Allah tentu satu benda, ada matlamat sebalik apa yang Allah perintah itu. Jadi jangan pula kita ambil kesempatan aku nak puasa. Ini seolah bercanggah dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Maknanya hari-hari syukur pada Allah. Syukur kepada Allah. Hari-hari yang Allah sukai itu ada manfaatnya. Dan Ustaz, kita nak akhiri program kita pada hari ini dengan bacaan doa. Persilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang diberikan kami kebaikan dan keselamatan, kesehatan dan kemuliaan. Ya Allah ya Tuhan, berikan kami keimanan yang kental, hidup yang diberkati, hidup kami dalam keimanan, mati kami dalam keimanan. Ya Allah ya Tuhan, berikan kami kekuatan terus beramal kepada-Mu ya Allah. Dalam kami rezekikan iman yang mantap, hati yang penuh kebaikan, kemuliaan, ibadat terima-Mu ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Ya Allah, ya Tuhan, akal penyakit daripada kami, ya Allah. Gantikan penyakit dengan kesihatan terbaik, keamanan yang terbaik buat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Taqabbalallahu amin, amin minkum. ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz dan Sama-sama. terima kasih kepada para penonton yang setia bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Dan ingat, kita dicipta bukan mencipta. Kita mentaati bukan ditaati. Jumpa lagi esok bersama dengan sahabat saya Dayana sebagai moderator dan panelnya Prof Madya Datuk Dr. Izhar Arif dengan topiknya Fik Perkara Belum Berlaku. Jangan lupa temu janji kita esok. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Ustaz.